Hi guys, welcome back to Bo Gadget. Kalau sekarang ni anda semua dah boring dengan smartphone mid-range, terutamanya untuk smartphone bawah RM1,500, anda dah wajib ambil tahulah tentang smartphone ni, CMF Phone 2 Pro. Ini adalah sub-brand daripada Nothing dan kita semua tahu yang Nothing memang lebih tekankan kepada lifestyle, lebih tekankan kepada software optimization. Yes, ini yang paling penting lah pada smartphone ni. Dia punya software sangat-sangat ringan, sangat-sangat smooth untuk tanda harga yang macam ni. Dengan tanda harga macam ni, tapi ada software yang ringan, ada software yang clean. Seriously, pada CMF Phone 2 Pro ni, dia punya software sangat best, sangat ringan untuk kita guna. Dan ya, dia menggunakan Nothing OS. Itu bermakna dia punya software ni lebih kurang sama je macam Nothing punya smartphone. Tapi kita dapat dengan harga yang lebih budget. Dapat dengan harga yang lebih mampu milik. So kalau dah ada software yang ringan macam ni, memang best lah untuk kita gunakan dia sebagai daily driver. Jadi setakat nak scrolling TikTok, scrolling Facebook, nak buka tutup apps pada smartphone ni dengan laju pun tak ada masalah. Dia mampu berikan performance yang smooth, mampu berikan performance yang lancar. Dan bercakap soal performance ni, smartphone ni menggunakan chipset Dimensity 7300 Pro 5G. Jadi ini satu combo yang bagus sebenarnya. Dia menggunakan Nothing OS yang ringan, yang simple, plus dia ada chipset yang padu. So anda semua tak perlu risau tentang performance pada smartphone ni sebab dia mampu berikan performance yang padu. Dan smartphone ni juga dapat software update yang cukup lama, yang mana dia dapat 3 kali untuk Android update serta 6 tahun untuk security update. Untuk saiz RAM yang diberikan pun cukup besar, 8GB serta internal storage sebesar 256GB. Kalau tak cukup 256GB tu, boleh tambah sendiri, dia boleh support sehingga 2TB. Baiklah, sepanjang menggunakan smartphone ni, apa yang buatkan dia rasa lebih istimewa je berbanding dengan smartphone yang lain adalah design dia yang simple dan minimalis ni. Yes, nampak simple, tapi ini lebih kena dengan aku punya selera lah. Dia punya design ni ada keunikan yang tersendiri. Bagi aku, CMF memang sangat beranilah untuk ambil risiko buat design yang berbeza daripada yang lain. Dia tak play safe, dia memang buat something yang berbeza berbanding dengan smartphone mid-range yang lain. Apa lagi yang best pada smartphone ni adalah disebabkan dia nipis. Dia punya ketebalan ni hanya 7.8mm sahaja dan berat dia hanya 185 gram sahaja. On the other side, mungkin rasa macam smartphone ni agak murah. Dia punya feel tu memang akan rasa plastik sikit. Yes, itu tak boleh tipu kalau pegang smartphone ni. Tapi dalam masa yang sama, dia berikan feel yang berbeza lah. Apapun dia aku merepek ni. Tapi itulah apa yang aku cuba nak sampaikan. Dia ada something yang berbeza. Dia punya feel tu memang akan berikan feel yang berbeza. Anda semua kena cuba sendiri, pergi dekat orang punya store untuk rasa sendiri apa yang buatkan smartphone ni berbeza. Dan walaupun dia punya back cover, dia punya back panel ni dah tak boleh buka sepenuhnya seperti sebelum ni untuk tukar-tukar dia punya design, but still ini adalah sebuah smartphone yang modular. Separuh modular lah sebab dia still boleh buka dia punya skru ni untuk tambah dia punya casing kat belakang ni dan juga buka skru bawah ni untuk pasang dia punya lanyard serta ada lagi beberapa aksesori yang tak dapat jual pun dekat market Malaysia. Kalau nak kena beli dekat market luar lah. Rasanya kat Shopee dah ada kot untuk dia punya aksesori ni. Tapi dekat dia punya official store tak ada jual aksesori untuk smartphone ni. Agak kecewa sebenarnya CMF tak teruskan identity untuk kita boleh tukar diorang punya back panel ni. Tapi diorang pun ada reason yang tersendirilah. Yang mana dia nak perkuatkan lagi IP rating pada smartphone ni. Sekarang dah ada IP rating iaitu IP54. Serta smartphone ni juga sekarang ni dah menyokong NFC. Bolehlah top up touch and go menggunakan CMF Phone 2 Pro ni. Baiklah, untuk display dia pula, antara bahagian yang buatkan smartphone ni rasa lebih mewah, di mana dia menggunakan panel jenis AMOLED yang berukuran 6.77 inci serta ada refresh rate setinggi 120Hz. Jadi untuk dia punya display ni memang cantik. Dia punya display warna yang sangat vibrant lah. Dia punya display ni memang best kalau kita nak layan movie ataupun nak main game atau nak layan social media. Memang best pada smartphone ni. Baiklah, antara sebab kenapa CMF jadikan dia sebagai versi Pro adalah pada bahagian kamera dia. Yes, dia punya kamera ni memang banyak upgrade daripada generasi yang sebelum ini. Yang mana pada kamera utama dia menggunakan 50MP kamera utama, kemudian 50MP untuk kamera telefoto, 8MP kamera ultra wide dan juga kamera selfie dia 16MP. Untuk hasil gambar dia mampu berikan detail yang cukup baik. Cuma untuk warna dia agak warm sikit, dia agak kekuningan sikit lah. Terutamanya kalau kena dekat kita punya kulit,
dia macam kekuningan sedikit. Dan apa yang aku perasan, ada kelemahan sikit pada kamera dia, iaitu dia punya dynamic range. Tapi jangan risau, benda ni CMF boleh counter pada update yang akan datang. Jadi untuk hasil kamera dia ni, just nice sebenarnya, mampu berikan hasil yang cukup baik, cuma warna je lah agak kurang hidup sikit jika nak bandingkan dengan smartphone mid-range yang lain. Untuk hasil rakaman dia pula, boleh merakam sehingga 4K 30fps. Cuma smartphone ni, dia tiada sokongan OIS, tiada Optical Image Stabilization. Dia hanya ada EIS sahaja. But still, dia punya hasil rakaman pun cukup baik sebenarnya walaupun tiada OIS. Dia tak adalah gegar yang melampau. Masih nice lah dekat preview screen ni. Alright, untuk autofocus dia pula, oh, mantap. Oh, laju lah autofocus dia. Nice. Okay, nampak tu. Memang laju. Okay, so kalau nak rakam, aku memang highly recommend lah untuk rakam 1080p je berbanding 4K. Sebab dia tiada Optical Image Stabilization. Ini pun dah okay sebenarnya 1080p ni. Cukup nice. Okay, mantap. Untuk kapasiti bateri pula, dia bersaiz 5000 mAh. So, dia memang cukup untuk bertahan dalam sehari. Dan dia juga ada pengecasan sepantas 33 watt. Cuma, tak dapat dalam kotak pembelian lah. Kita kena beli asing, dia punya pengecasan. Jadi, dengan tanda harga RM1,199, sejujurnya CMF Phone 2 Pro ni sangat berbaloi untuk kita beli. Bagi yang inginkan sesuatu yang berbeza, sesuatu yang lain daripada yang lain, memang wajib dapatkan smartphone ni. Serius, dia akan berikan pengalaman yang berbeza lah untuk menggunakan smartphone. Bukan dari segi dia punya aksesori semua tu, tak. Tapi dari segi dia orang punya design serta dia punya software smartphone ni. Cuma kamera je lah agak low sikit. But still okay untuk kita guna. Dan satu benda lagi yang aku rasa kurang pada smartphone ni adalah pada bahagian speaker dia. Hanya mono speaker sahaja. So rasa kurang sikit lah bila kita nak dengar lagu ataupun tengah layan movie. Hopefully next smartphone CMF ni dia akan bagi stereo speaker. So guys, nampaknya ini saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.